Apa yang sedang dilalui oleh rakan-rakan kami di sana, di Tokyo? Kita nak bersama wartawan terhangat di pasaran ni. Oh, dah standby dah. Dah ada dekat belakang, dah ada dah. Itu dia Zul Mizan Azam dan juga Adam Zamri. Silakan. Baik, Assalamualaikum Adam, Zul. Jangan serius sangat, Adam. Ya, Waalaikumsalam. Baik. Okey, kita start dengan Adam lah, Adam. Adam cover badminton kan? Tadi dia cerita pasal So Woyik, pasal rambut dia tu. Kan? Boleh Adam share sikit? Dia potong rambut tu memang ada kena-mengena ke dengan impian dia untuk tampil lebih hebat di Tokyo ni atau sesaja je sebenarnya? Adam je yang saja buat story pasal rambut tu. Oh, tidak. Oh, okey, baik. Tak, saya menanti anda untuk menghabiskan ayat, tetapi tidak apa, saya teruskan juga. Seperti yang dilaporkan sebentar tadi, atlet dia ada cara tersendiri ketika ini untuk meraihkan keberadaan dia di Olimpik Tokyo. Okey. Woyik katakan sebentar tadi bagaimana dia mempunyai cara tersendiri. Ini bukan kali pertama dia mempunyai amalan sedemikian. Jadi mungkin dengan warnakan rambut, dengan warna keemasan, mana tahu dia mampu untuk mendapatkan pingat. Dan seperti juga ada banyak ratusan atlet-atlet lain yang mempunyai amalan-amalan seperti ini. Okey, saya pasti Adam sebenarnya bukan tertentu sebab dia terfikir. Akbar ni asyik tanya pasal Woyik, rambut saya yang lawa ni dalam hati Adam lah. Rambut saya yang lawa ni tak nak puji ke agaknya kan? Okey, Adam, kita juga nak tahu tentang perang psikologi yang mungkin ada dengar daripada negara-negara lain yang mungkin Adam boleh share dengan kita sekarang ni. Saya tidak anggap ia perang psikologi. Cuma ia menghairankan apabila dua sesi latihan sebelum ini, skuad negara berada dalam keadaan sesi latihan tertutup. Media tidak dibenarkan untuk melakukan sebarang liputan. Contohnya pada hari ini, Malaysia diletakkan sekumpulan dengan Indonesia dan tuan rumah Jepun. Tetapi walaupun diberikan kebenaran oleh pengurus pasukan Wong Chun Han untuk membuat liputan 30 minit terakhir, bagaimanapun kehadiran kami tidak disenangi oleh negara lain. Jadi ia antara perkara-perkara yang kurang enak untuk menjelang sesi pembukaan pada Sabtu. Saya sempat bertanyakan kepada Aaron Chia sama ada ia berjumpa dengan Hendra Setiawan di gelanggang latihan pagi tadi. Dia kata tidak, kerana hanya kelibat Jonathan Christie dan juga Anthony Ginting. Jadi nampak percaturan negara-negara lain untuk merahsiakan pemain-pemain mereka tidak mahu bertembung dengan pemain-pemain Malaysia yang sama kategori. Jadi saya kira ini adalah antara percaturan terakhir menuju ke acara ataupun sesi pembukaan pada Sabtu 24 Julai ini. Kena cek juga, takut ada diorang standby video kan untuk bagi tahu dekat tim yang lain pula. Okey, baik. Adam serius tengok muka dia pun serius dengan kita misal gagal buat dia senyum lah. Tengok sebelah Zul. Zul senyum relax yalah gang TikTok ni macam ni. Okey Zul. Zul cover hari ni training terjun betul? Dengan renang. Terjun. Okey, baik. Zul, nak tanya ni. Tadi tak habis cerita dalam laporan tu pasal Dabita Sabri tak sihat, tak turun training. So rakyat Malaysia dah gusar ni. Saya pun macam okey tak okey ni kan. Kenapa dengan Dabita Sabri ni? Share sikit. Okey, sebenarnya Dabita Sabri tidak menyertai sesi latihan buat kali kedua selepas sesi latihan pada semalam. Saya mendapatkan perkembangan ataupun jawapan daripada Christian Brooker, jurulatih terjun negara, di mana semalam beliau mengatakan Dabita sudah melakukan latihan pada 9 pagi. Tetapi hari sekali lagi kelibat Dabita tidak kelihatan pada sesi latihan, di mana hanya membabitkan penerjun seperti Wendy Ng, Ella dan juga Leo Manyi. Pengesahan daripada Christian Brooker setakat ini, Dabita mengalami migrain. Tetapi tidak serius dan dijangka akan kembali berlatih esok sedikit sebanyak meredakan sedikit kebimbangan
kita Betul. rakyat Malaysia yang mengharapkan Dabita dapat beraksi pada Tamasya kali ini. Dan berdasarkan pemerhatian saya di kolam terjun Pusat Akuatik Tokyo, nampak Dabita dari segi gaya itu agak tak sihat, kurang sihat sebenarnya. Okey. Tu nampak lemah Pegang tepi kepala, tu. dibantu oleh fizio dia, tapi nampak dia masih senyum dan sedikit sebanyaklah memberi petanda positif untuk Dabita berlatih dalam secepat mungkin nanti. Okey, kita harapkan ianya mungkin proses adapting ya. Sebab sebelum ni Nur Suryani Betul. tadi pun dia ada kata dia ada macam ada sedikit rasa gatal kat tangan sebab cuaca kering dan panas kat sana. Dan beberapa hari lepas pun ada Dabita kongsikan dia dan Wendy dan juga GN ada pergi ke kawasan sekitar tu nak cari bendera Malaysia kan. So nampak macam sebenarnya okey, mungkin sedikitlah gangguan. Okey, mungkin Zul juga boleh kongsikan tentang keadaan atlet terjun yang lain kat sana. Harmoni tak Jun Hong Okey, dengan yang lain tu? semua berada dalam keadaan baik. Pada Lela, Manyi, Wendy nampaknya dah bersedia untuk acara masing-masing. Cuma saya nak beri sedikit perkongsian di mana skuad terjun ni dalam 2 ataupun 3 hari pertama latihan mereka diletakkan dalam kumpulan khas. Okey, kenapa diletakkan dalam kumpulan khas? Sebab skuad terjun diberi atau Malaysia datang dengan ataupun kes jumlah harian kes COVID-19 yang agak tinggi. Jadi mereka diberi pengecualian untuk menyertai sesi latihan bersama penerjun-penerjun lain. Kalau penerjun lain itu mereka perlu berlatih dalam kumpulan yang besar. Dalam pool itu boleh melibatkan seramai 45 hingga 49 penerjun. Wow, ramai. Jadi bayangkan, penerjun negara hanya berlatih di antara mereka saja dan mengambilkan beberapa peserta daripada Great Britain dan beberapa negara saja. Jadi nampak ada kelebihan dan itu juga diakui oleh Kristen Broker di mana negara dapat fokus dan Kristen Broker dapat memberi tumpuan yang lebih untuk memastikan Panela ataupun Manji, Wendy bersedia mengharungi cabaran masing-masing. Betul lah, saya setujulah, lebih selesa kan, orang tak ramai lebih selamat. Betul. Tak ramai. Baik Zul, tadi Zul Adam kejap lagi lepas ni pasal muka serius sangat. Adam Saya takut tunggu nak dulu. tanya, tak apa itu nanti Su Nanti tanya. saya tanya lah. Ni Zul last saya tanya Zul. Zul sikit je pasal Ya, renang. Tadi Zul dalam laporan sebut tentang Pi Jing Eun dah dapat mengadaptasikan keadaan sekeliling dengan norma baharu kat sana. Saya nak tanya, norma baharu untuk atlet berlatih ni apa yang boleh jadi bimbang, jadi takut sehingga ambil masa nak adaptasi ni? SOP baru kat sana macam mana? Okey, Baik Akbar, first kali mereka datang dalam satu kumpulan tertentu. Misalnya Malaysia datang dengan satu bas saja. Kemudian mereka perlu melalui beberapa proses sebelum pergi ke changing room masing-masing. Jadi di situ dah berapa banyak halangan yang perlu dilalui. Jadi mereka perlu datang awal. Bas itu datang awal sebelum mereka ke kolam renang. Contohnya Tu Lokman Saleh belakang. Lokman Saleh di belakang, Chip. perlu memakai tutup muka dan melakukan penjarakan sosial bersama atlet maupun pegawai pertandingan. Termasuk juga jurulatih ataupun pihak media juga yang sebenarnya perlu menjaga segala SOP yang diberikan di venue pertandingan. Jadi saya rasa mereka bukan saja perlu fokus untuk melakukan latihan tetapi mereka perlu peka untuk memastikan kesihatan mereka selamat. Sebab apa? Kalau mereka tak selamat dari segi SOP sebagainya, positif ataupun sebagainya, mereka boleh terkeluar daripada saingan. Okey, sikit lah last sebab Dah lah. Adam dah senyum tunjuk gigi baik yang tadi. Adam Muka boleh tak marah. share sikit planning? Muka marah. Itulah marah. Planning Astro Arena, tim Nadia Arena esok hari pembukaan. Kita nak janjikan apa untuk semua? Apa kelainan daripada Adam? Yes. Zul? Banyak, sangat banyak. Itu je. Jadi saya tak nak janji bulan ataupun bintang. Ya. Cuma untuk peminat-peminat di tanah air teruskan menonton Astro Arena kerana esok adalah upacara pembukaan yang paling menarik, yang paling hebat walaupun dalam norma baru. Terbaik Adam. Terbaik, Okey, terima ni kasih. Zul, butang baju satu tak masuk bawah, betul kan sekarang? Butang. Itu saja je tu. Bawah sekali. Baik, terima kasih. All the best kepada Zul Himizan Azam dan juga Adam Zamri. Kirim salam kepada seluruh tim Nadia Arena. Tadi nampak ada Dia lalu kat belakang, Abang ketua Lokman kat tadi. belakang, Lokman Saleh. Yang menjadi buat penampilan khas. Okey, kita jumpa lagi. Adam, ada coach kecergasan kirim salam.
Cukup Akbar. Bagi dia sambung buat kerja Akbar.